Berkata Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini, Abdul Ghani ibn Sa'id dan Abul Qasim Ibnu Bashkwal di dalam kitab mereka mengenai kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW daripada Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Umar berkata, ketika saya bersama Abu Bakar Ibn Mujahid, salah seorang imam Qurra. Qurra ni maksud dia iaitu orang yang menguasai ilmu Quran, menguasai ilmu pembacaan Quran, sama ada qiraat ataupun lagunya ataupun cara bacanya ataupun tajwidnya. Itu dia. Baik. Ketika saya bersama Abu Bakar Ibn Mujahid, salah seorang imam Qurra, iaitu ahli qari, Ash-Shibli. Shibli ni seorang pembesar sufi, datang menemui. Lalu Abu Bakar Ibn Mujahid memeluknya dan mengucup di antara dua matanya. Imam Shibli ni orang panggil gila. Imam Shibli ni. Jadi Imam Shibli ni salah seorang pembesar ahli sufi. Namanya ada dalam kitab-kitab tentang tasawuf dan tarekat. Kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat, ada nama Imam Shibli. Dalam kitab Dalam kitab Risalah Kusyairiyah ada menyebut dalam kitab ni. Qutul Qulub ada menyebut nama Imam Shibli. Kemudian At-Ta'aruf Bimazhab Tasawuf itu juga ada menyebut Imam Shibli. Jadi Imam Shibli ni adalah imam besar ahli sufi. Jadi dia dipanggil kebanyakannya orang gila. Orang panggil dia orang gila lah. Dia cakap bukan-bukan. Jadi orang tak berapa nak respect dia lah. Tak berapa orang nak respect dia sangat. Jadi ulama-ulama yang besar-besar di Syam pada waktu cukup ramai. Salah seorang ni ialah Abu Bakar bin Mujahid ni. Abu Bakar bin Mujahid. Kalau dia buka kelas tu, ramai yang datang belajar. Orang pun respect pada Abu Bakar bin Mujahid. Pada satu hari Imam Shibli datang dalam kelas Imam Abu Bakar bin Mujahid ni. Bila dia datang, Imam Abu Bakar bin Mujahid ni peluk Imam Shibli. Orang jadi tergamam. Sebab apa? Shibli ni orang panggil orang gila. Yang keduanya, orang tak pergi jumpa Shibli ni. Tapi Imam Abu Bakar ni pergi peluk dia. Kemudian dia cium di antara dua mata ni. Dekat sini kat tengah-tengah ni dia cium. Saya bertanya, wahai tuanku, kamu melakukan sedemikian terhadap Syekh. Wahai tuan guruku, kamu melakukan sedemikian terhadap Shibli, sedangkan kamu juga dan juga seluruh penduduk Baghdad menganggap bahawa dia gila. Imam Shibli. Hebat Imam Shibli ni. Orang panggil dia gila. Tak ada siapa nak belajar dengan dia. Dia gila-gila. Kalau orang nak belajar dengan dia halau je lah. Dia baling batu lah. Imam Shibli ni, ada orang nak belajar, dia baling batu. Aku nak belajar dengan kau Shibli. Dia ambil baling batu orang tu. Sampai bengkak-bengkak dia baling batu. Justru itu, tak ada orang nak belajar dengan Imam Shibli ni. Macam-macam dia buat pada orang. Jadi bila Imam Abu Bakar bin Mujahid ni pergi cium, jadi anak murid dia, kenapa tu? Jadi wahai tuan guruku, engkau dan seluruh penduduk Baghdad ni tahu Imam Shibli tu orang kata gila. Orang tak nak dekat dengan dia. Tapi kenapa engkau pergi buat macam itu? Kenapa kau cium, kau peluk dia, kau cium dia, kenapa? Maka dia berkata kepada saya, aku lakukan seperti mana aku melihat Rasulullah SAW lakukan sedemikian terhadapnya. Jadi Imam Abu Bakar berkata, aku buat tu sebab aku tengok Rasulullah buat. Jadi Imam Abu Bakar telah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Macam mana? Rasulullah ni pergi peluk Imam Shibli. Kemudian Rasulullah cium di dahi Imam Shibli. Imam Abu Bakar tengok benda tu. Maka bila Shibli datang, dia peluk Imam Shibli dan dia cium. Jadi anak murid dia tanya, kenapa kau buat macam tu? Maka dia jawab, aku mimpi temu Rasulullah.
Rasulullah buat macam itu, aku buat macam itu. Baik. Aku melihat Rasulullah SAW di dalam mimpiku menyambut kedatangan Asyibli. Lalu baginda SAW pun bangun kepadanya dan mengucup di antara dua matanya. Rasulullah duduk, Imam Syibli datang, Rasulullah bangun, Rasulullah peluk, Rasulullah cium. Rasulullah bangun tau. Lalu baginda pun bangun kepadanya dan mengucup di antara dua matanya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah Tuhan melakukan begini terhadap Syibli? Kan? Sebab orang semua tak nak dekat dengan Syibli. Baginda SAW bersabda, ini kerana dia membaca selepas solatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini jadikan amalan. Laqad ja'akum ni jadikan amalan. Baik. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti dengan selawat ke atasku. Jadi Imam Syibli ni mesti tak tinggal bacaan ini di dalam solat. Lepas solat tu dia akan baca ayat Quran ni dan dia akan berselawat. Jadi oleh sebab tu, siapa nak dimuliakan oleh Rasulullah SAW, maka dia bacalah ayat ni dan jadikan amalan. Baik, jadi kalau kalian tengok buku-buku amalan dalam kitab apa pun sekali, buku amalan kan, yang diambil daripada guru-guru sufi, maka kalian akan dapati adanya ayat ini.